المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه ونفحاته وأسراره في الدارين آمين. Muka surat 28 nombor 5. Dan sunat melawaskan, yakni istidrak, selepas kencing dengan berdehem-dehem dan melalukan jari tangan di bawah zakar. Dan kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Minhajul Qawim dengan kata-kata lakin ikhtara jam'un wujubahu, tetapi kebanyakan ulama wajib istibrak selepas kencing. Baik, masih di dalam bab qada hajat. Beberapa perkara yang penting dalam masalah berak kencing. Kita dah sentuh ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna 'ammata 'adzabil qabri min al-baul. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu dikarenakan masalah kencing. Kemudian hadis sahih yang biasa kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan kubur dan baginda Nabi mendapati ada 2 kubur yang sedang diseksa dan diazab penghuninya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amma ahaduhuma fayamshi bin namimah wa amma al-akharu fala yastabrihu min al-baul atau kama qala. Salah satu daripada kubur yang diazab ini kerana dia selalu ngumpet dan cerita buruk orang ke sana kemari. Dan nombor 2, kubur yang diseksa itu kerana dia tidak istibrak ketika kencing. Apa dia istibrak? Ini disebut. Pertama dia kata berdehem. Nombor 2 dia kata melalukan jari di bawah zakar. Itu bagi laki-laki secara khusus. Sebahagian kitab dia kata salah satu, sama ada berdehem ataupun melalui jari di bawah zakar. Sini dia kata kedua-dua. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata lakin ikhtara jam'un bi wujubih ataupun ala wujubih. Dia kata yang dipilih daripada pendapat ulama adalah wajib. Sebab 2 pendapat, dia pecah 2. Satu mengatakan sunat, nombor 2 mengatakan wajib. Dia ni sendiri pilih kata wajib. Pasal apa? Pasal kau takut tidak lagi bersih tanpa perbuatan 2 yang disebut, berdehem ataupun melalui jari. Macam mana cara? Sebahagian kitab mendetailkan lagi. Berdehem itu ada yang menyebut 3 kali itu sunat lah. Berdehem itu, dehem tu dokek bola paut, bukan berdehem tu kayak tokak. Itu kalau tersangkut apa-apa kan, ataupun kita rasa kata tokak, itu berdehem kayak tokak. Yang berdehem ni dia diam kat dalam. Kita pun boleh rasa beza kan. Dehem tu dia tak kuat bunyi. Yang berdehem sini tu macam enjin stemrol bunyi kan. Kan? Yang tu bukan kan. Jadi kalau jamban lah, kalau masjid di jamban belah tu, sembahyang dalamnya ada orang tu bukan tu dah. Nombor 2 melalukan jari di bawah zakar laki-laki, kan? Dengan menggunakan tangan kiri. Dia melalukan tu maksud dia mengurut, bukan mengurut-ngurut muntah dah. Jadi urut daripada bawah tu. Sekali
2 kali, 3 kali dengan tangan kiri, kan? Ada sebahagian tu diurai jari mana pakai, kan? Bukan digonggam macam tu dah, lomeh dah. Ambil jari macam tu je, kan? Picit atas, picit bawah, lalu tu dah. Dia nak bagi laweh tus dia bahasa tu, kan? Sebab kadang-kadang kalau tak buat macam tu, tengah-tengah semayang nak turun sujud terkeluar dari sikit, sebab tu tadi tak habis kita kencing, ada lagi dalamnya. Ataupun kadang-kadang tengah-tengah semayang kita bosin, dia terkeluar sama tu. Ataupun terbatuk, dia terkeluar sikit. Pasal apa? Pasal tak habis keluar. Lepas tu penting habiskan semua. Sebab pondok bukan kocik. Nabi SAW melalui 2 hadis yang kita baca, kita boleh faham ni bukan pondok kocik. Bahkan dalam riwayat hadis pun menyebut, kenapa dia diazab? Bukan dikenakan bodoh besar pun, tetapi bodoh besar. Bukan perbuatan besar, tapi dosa besar. Sebab tu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Kabair, dia masukkan perbuatan tidak bersih ketika buang air tadi ni daripada perbuatan dosa besar, Kabair. Pasal apa? Pasal natijah azab dalam kubur, bodoh besar lah, ya. Jadi nak kono buat tu. Lainlah kalau tu bentuk dia penyakit. Kalau dia penyakit dia cerita lain. Ada orang jenis kencing tak laweh, berdehem macam mana pun, kang semayang kang dia keluar sesikit. Batuk apa ni, dia urut macam mana pun, kang kalau kita nak turun sujud aja pun ada tetakan sikit. Ada penekanan sikit ke perut kita tu, menoran sikit, terkeluar deh. Kalau jenis penyakit macam tu dimaafkan. Tetapi ada cara-cara dia kalau nak semayang. Orang macam ni pastikan nak ambil wuduk selepas masuk waktu. Kemudian dibersihkan alat kemaluan zakar kemudian dibalut sehingga balutan itu kalau terkeluar air kencing tidak mengenai pakaian semayang. Sependa tu dianggap pakaian. Jadi dibalut balut kapeh ko, tisu ko, ataupun buat sarung khusus ko, kan? Sarung angkat situ buat macam stukin, kan? Dia ada stukin kaki, orang perempuan ada stukin tangan, tengkulu kepala perempuan nak pakai tudung, stukin kepala, ada satu lagi stukin anu tu contoh, kan? Pakai untuk supaya dia tak keluar. Kalau dia keluar tu kan merosak sampai konok pakaian semayang, batal semayang kita. Jadi kita nak ambil wuduk, pastikan selepas masuk waktu dibersihkan kemaluan, kemudian dibalut dengan cara yang rapi, baru ambil wuduk. Masa dah ambil wuduk, baru lepas ambil wuduk keluar tanda saja kita terbersin, terasa keluar. Memang terasa, boleh diteruskan solat, tak ada masalah. Sebab kita dah ikut aturan dan yang berlaku itu bukan disebabkan secara normal, tapi dikarenakan penyakit. Dia sama masalahnya dengan perempuan yang dalam keadaan istihadah. Perempuan yang keluar darah, dia keluar itu tak tentu. Ni pun cara sama. Ambil wuduk lepas masuk waktu, dibasuh farash dia, kemudian dilapik dengan satu lapik yang sekira kalau keluar darah tidak mengenai pakaian solat. Sama yang lebih kurang. Wa biwujubihi qalahu al-qadi wal-Baghawi rahimahumullahu ta'ala wa jara alaihi an-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Ini hadis Nabi yang saya sebut tadi diletak kat sini boy. Mana Qadhi Husain sini tersebut Husain, ya, Qadhi Husain dan Baghawi, dua ulama. Al-Imam Al-Baghawi dia ada tafsir di sini, tafsir Baghawi yang rahimahumallahu ta'ala mengatakan wajib istibra'.
Demikian juga yang dijalani oleh Imam Nawawi, kan, rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Syarah Muslim. Hadis Sahih Muslim tu syarah dia daripada Imam Nawawi. Dalam kitab tu Syarah Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, dia datangkan hadis kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tanazzahu minal baul, sucikanlah diri kamu daripada kencing. Dia tak sebut berak, kencing. Pasal apa? Masalah yang keluar sesikit ni kencing, berak tak ada. Dia sekali dia beraih tu, kita cuci dah boleh dah, tak ada masalah. Dan dia boleh tahan-tahan kadang-kadang. Kencing tak bangun. Tanazzahu minal baul, sucikanlah diri kamu daripada kencing, yakni istibra'. Itu boleh baik kurungan, itu tak sebut dalam hadis, tapi bagi makna macam tu. Yakni istibra' selepas kencing itu dia. Fa inna 'ammat 'adzabil qabri minhu, kerana kebanyakan seksa kubur itu berpunca daripada tiada istibra' kencingnya. Dia tak istibra', makna dia kalau dia tak buat macam tu, tengah-tengah semayang ataupun apa sahaja keadaan walaupun tidak berkait dengan salat, kencing itu terkeluar, kan? Tawaf apa kan syarat dia mesti ada wudu. Tawaf kan kena ada wudu. Semayang kena ada wudu. Menanggung Quran kena ada wudu, wajib. Membaca sunat, tapi menanggungnya wajib ada wudu. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ada ulama mengatakan ini cerita tentang menanggung Quran. Kono taharah, kono ada wudu. Tidak boleh dalam keadaan berhadas. Sama ada hadas kecil, lebih-lebih lagi hadas besar. Jadi itu jelas, tak boleh pandang ringan dan mudah berkait dengan istibra' daripada kencing. Istibra' kita faham dah tadi, sama ada berdehem atau mengurut zakar dengan jari ataupun kedua-dua sekali. Berdehem pun ia, mengurut dengan jari pun ia. Baik, nombor 6. Dan jangan membuka aurat sebelum sampai ke tempat duduk bagi qada hajat itu. Ini masalah, ya. Kita bila kita nak buang air kan kita menyingkap aurat kita. Bila nak singkap, dia kata pastikan kita dah ada dalam bilik temonong tu, dalam jamban kan. Kalau dalam rumah kita sekarang ni, pasien rumah semua jamban dalam bilik, bukan takat dalam rumah, dalam bilik lagi. Memanglah tak berapa cantik, kan. Kalau dulu-dulu rumah orang lama-lama dulu mana kita tak jumpa tandas dalam rumah, apalagi kalau nak duduk dalam bilik. Tak lah, dalam rumah pun tidak. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan tengok, tok-tok guru, tok-tok alim bukan setakat jamban luar rumah, jauh lagi daripada rumah. Bukan setakat luar rumah, berjalan pun jauh. Saya yakin tuan-tuan sebahagian masa sini berpengalaman keadaan. Saya sendiri pun ada pengalaman pada tu. Tuan-tuan jauh lebih tua pada saya, lagi-lagi lah lebih ada pengalaman. Kau tak tahulah daripada dulu duduk dalam istana, cerita lain, kan. Dia kita ni kalau nak buang air, terpaksa bawa baldi tu, isian air, jalan jeng-jeng baldi tu sampai ke jamban. Sampai-sampai pula ada orang dalam satu jamban kursi 5-6 buah biji rumah, kadang-kadang 10 biji rumah. Sampai-sampai ada pula orang yang duduk depan nunggu pula. Kita nunggu 3. Ini nak terkeluar betul dah ni, kan. Nak terkucil lah ni, kan. Dia tahu paksa pakai tu, dia ambil lah. Sebab depan kita tu orang tua, lebih-lebih dia tempel dengan kita. Aduh, ontok-ontok, kan. Tu cerita zaman dulu. Tapi sekarang bilik air dalam bilik tahajud, alhamdulillah lah, bangkit tengah malam tahajud, baca Quran. Tapi bila kita memburan, masuk dalam jamban dalam bilik tu, bila keluar sekali dengan bau-bau buangan kita tu, masuk dalam bilik tahajud pula, Allahu Akbar. Dilapis dengan minyak atar setengah botol, kan. Jadi dia kata, ini satu aurat kono jago, kan.
Sedangkan sedangkan nak buang ni, kono buka aurat tu kau tak buka macam mana? Dia kata tak ada masalah buka, tapi pastikan sampai dalam tu. Ini pun nak jaga, bayangkan orang yang tak ada kono-kono, qada hajat, buang air semua, dah aurat suka-suka je. Kan? Dah aurat ke sana kemari. Sebab tu benda ni benda wajib, kan? Dan benda ni mesti taat, patuh, sebab dia ketetapan syarak. Syarak yang menetapkan kono tutup batas aurat. Laki-laki ada batas, perempuan ada batas, kan? Kono ikut. Lepas tu kita perhatikanlah. Kat rumah sama ada isteri kita, anak-anak dara kita, pastikan tutup aurat, jangan didodahkan. Apalagi alhamdulillah kita dah je ni pergi masjid dah. Jago-jago lah, sebab kita dah ada kesedaran tu. Kita pelihara keluarga kita. Allah bersabut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Satu lagi, kadang-kadang ini dia kata nak pergi buang air, berak ke, kencing ke, pastikan dah masuk dalam jamban. Kalau kita tandas masjid ni, masuk tandas tu belum lagi. Sebab orang ramai lagi masuk bilik kecil tu, baru kita buka-buka. Itu jaga aurat. Sedangkan kadang-kadang kita ambil wuduk pun kita tak jaga aurat. Singkap dia punya kain sampai ke betih, diguek macam mamak tu, betul buat silang dia sampai ke belakang tu, disangkut dekat belakang tu. Kan? Macam dah pakai seluar pendek dah. Kan? Bila kau belakang ni aurat ni, tak apa, sesama kita ya, dia sama orang lelaki ya, pandai pula dia menjawab tu. Kan? Sama kita ya, dia. Yang lebih hebat, kita ada siapa nyelero tengok denda. Memanglah orang tengok pun nak muntah. Tapi masalah tu aurat. Kena jaga. And aurat tu kena jaga. Tak boleh nak kata apa. Bukan kita pandai-pandai suruh tutup syarak. Kita tengok kadang-kadang bahagian kita pun ada ya kesalahan dan dosa, sebab kita tak tahu. Besok masalah kalau dia dihujah oleh Allah Ta'ala, dikobar kita pula, ada itu imam sebelah ada dia, lalu dia tak tahu pun, ya Allah, tarik dia sekali, dia payah ya kan. Dia beritahu saya siap. Kalau kau dogi tak mau nak kata, lepas tu kita lepas tangan lah. Bahasa kita mudah ya. Kau ni kau lah dia kan. Mudah aja. Itulah agama. Sebenarnya agama ni kita faham, kita tahu, lepas tu kita beramal copek-copek. Asal untuk kita selamat. Sebab kalau tak buat, itu jadi hujah atas kita besok. Dihujah ke kita besok. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata apa? Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilal nar atau kama qala. Nabi kata siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia, Quran akan pandu dia ke syurga. Siapa jadikan Quran belakang dia, Quran akan heret dia ke neraka. Quran juga baca apa maksud dia? Baca Quran, dapat tahu, dapat faham, berarti dia tak mau dia ikut. Nabi kata Quran ni heret kau neraka besok. Kan? Sebab dah faham, dia tak mau nak ikut, tak mau akur, tak mau tunduk, ikut passion kau semata-mata. Untuk sodak tokak kau, nak penuh hantar kolok kau, tu masalah. Nabi kata Quran yang kau faham tu heret kau ke neraka, waliyadzubillah. Itu pasal kita baca kitab ni bagus walaupun dia bahas fiqh tapi menurut gaya tasawuf kan kitab ni kitab tasawuf kan. Kalau tuan-tuan tengok balik kulit depannya tu dia kata membicarakan amalan tasawuf peringkat permulaan. Dia kata badan dah lama dah, dah tengah dah ni, permulaan bukan ni dah dia. Ke situ dia pula. Baik. Ya, kita ambil wudu, pastikanlah pelihara. Ini kadang-kadang bukan ambil wudu, tak. Ambil wudu, masalah dah tu. Keluar rumah, daripada rumah nak masjid naik motor. Tu dia. Naik rumah, apa nak pergi masjid, naik motor keluar daripada rumah. Dia start motor, tengok dia buat motor di mana. Habis dengan poho-poho disingkap naik motor tak tahu kopi, bukan kopiah lagi, sorban, ekor sorban pun lilik takut dah ni. Orang tengok ya botih yang tengok kan. Dia tak tahu ya. Bagi dia tak salah benda tu. Jadi kita nampak salah lah. Ni dalam kitab ni cerita
nak duduk dalam jamban ni, tompek yang memang kono buka ni, itu pun kono jago dah betul-betul masuk bilik sempit tu baru buka tu di sini. Tu adab ni nak pergi masjid, tak ada kono-mono, perlunya buka aurat tu. Naik motor tak ada dah. Sebelum dia bertenggek atas seat motor tu, dia diseng-sengnya tu sampai pohon duduk ni ada jalan. Sampai masjid, dah imam ku boy. Bahaya betul. Kan? Tu lagi parah tu. Bukan kat sini lah, contoh je kan. Dan benda tu tak mustahil kat jadi. Itu pun tengok atas bawah imam tu sebab selisih motor dengan dia tadi. Ni. Dan jangan membuka aurat sebelum sampai ke tempat duduk bagi qada hajat itu. Jangan menghadapkan ke matahari dan bulan, dan jangan menghadapkan kiblat dan juga membelakangkannya. Ini semua matahari, bulan, kiblat, belakang, depan ni masalah bila kita qada hajat ketika berada di tempat lapang. Kalau dah memang dalam bilik yang sempit, macam kita di masjid ataupun dekat rumah, bilik air kita tu kecil, tu tak ada masalah. Bolehlah membelakang depan, asalkan kita tidak berniat untuk kita menghadapkan dia tu. Memang kita adjust kiblat, kita adjust bilik air kita tu menghadap kiblat. Tak boleh. Sekarang ni memang kita kok balik rumah, mana boleh adjust benda tu. Masuk dah balik, sekian-sekian rogoh buat loan bank, dah sampai rumah kita tengok, kita mendapati jamban kita arah kiblat, tak ada masalah. Kecuali kalau jamban kita tu besar-besar kan. Jamban tu besar dewan masjidnya contohnya kan. Tak boleh. Sebab tu dianggap lapang. Jadi kalau masalah bahkan haram, ulama kata kalau kita berak kencing menghadap kiblat ataupun membelakanginya dalam keadaan kita qada hajat di tempat lapang. Tempat lapang tu maksudnya tempat tu kita cari tempat yang tersuruh lah, belakang pokok ko, di antara dua bukit ko, dulang somak ko. Somak ni bahaya petungau. Tempat-tempat yang tak boleh dilihat oleh orang lah. Tersuruh kita pun berak. Jadi tu kategorinya tempat lapang juga. Itu tak boleh menghadap ataupun membelakang kiblat. Ada pendapat tak boleh menghadap dan matahari dan bulan. Macam tu pula. Kebanyakan ulama tadilah dia huraikan berkait dengan menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Matahari bulan ni sebahagian sahaja. Sebab apa? Dia juga makhluk Allah yang berzikir katanya. Kalau nak ikutkan, pokok-pokok pun berzikir juga, gunung ganang, bukit bukau pun berzikir dan bertasbih juga. Itu ada hadis yang bahkan Al-Quran pun ada secara umum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua daripada makhluk Allah Ta'ala ini bertasbih, cuma kamu tidak mengetahui bagaimana tasbih dia. Dalam hadis yang lain menceritakan tentang kemuliaan orang menuntut ilmu. Apabila dia keluar daripada rumah, ma min hajarin wala syajarin wala madarin, pokok, batu, tanah, tumbuh-tumbuhan, apa sahaja makhluk Allah, ciptaan Allah yang kalau dia lalu nak pergi mana? Nak pergi menuntut ilmu daripada rumahnya ke surau masjid. Dia keluar, Nabi kata yang dia sepanjang jalan itu kalau dia tempuh pokok, ke bukit, ke batu-batu, ke tanah yang dia pijak, ke semuanya mendoakan pengampunan bagi dia. Itu orang menuntut ilmu. Jadi mana itu dalil makhluk-makhluk umpama batu, tanah, pokok, tumbuh-tumbuhan, dia ada peranan beristighfar untuk manusia lain. Sebab tu dalam masalah orang yang diazab dalam kubur, di antaranya yang disebabkan kencing tak istibrak tadi ni, Nabi SAW cacakkan pelepah tamar. Nabi kata akan diringankan azab bagi kedua ahli kubur ini malam jai basah, selagi mana pelepah tamar ini basah. Kebanyakan ulama menafsirkan, menghuraikan dan mensyarahkan hadis ni. Kenapa Nabi kata selama mana dia masih basah? Kerana lagi dia basah, dia hidup, dan dia hidup dia masih bertasbih. Kerana tasbih pokok itulah diringankan azab bagi orang duduk dalam kubur. Sebab tu ramai orang kubur dia cacak pokok, ditanam pokok. Ada pendapat sebagian ulama kata hukum dia sunat, ada kata harus dan sebagainya. Tak adalah kata haram, kecuali dengan niat berhias-hias. Macam sekarang ni lah,
hias tu nak dibanggakan. Ini apa nama kubur apa den keturunan ni tu dibanggakan. Haram hukumnya berdosa bagi orang hidup, orang yang dalam tu dah tentu dah lopeh-lopeh lah dia macam mana di sisi Allah Taala. Kan kita yang hidup ni dibuat binaan-binaan untuk dijadikan kemugahan tu tak boleh. Tengoklah kawasan-kawasan kubur kita banyak ni. Kan dia letak marmar cantik-cantik, mahal-mahal, kalau hijau, kalau kuning, kalau pink. Ikut mungkin masa hidup si mati suka color ni, kita buat color ni untuk dibangga-banggakan. Dia dah mati selesai dah. Kan? Tak adalah apa-apa tu. Yang pentingnya macam mana kita doakan dia, macam mana kita sedekah atas nama dia, macam mana kita sedekahkan Fatihah. Kalau berkait dengan anak terhadap orang tua, amal soleh anak-anak, kan? Doa soleh anak-anak, kan? Itulah kenapa kita buat binaan-binaan yang ada marmar yang mahal-mahal. Kebanyakan dibuat macam tu untuk dibangga-banggakan. Tak boleh, hukum ni haram. Itu ada hadis yang jelas. Tapi kalau setakat untuk mengelakkan daripada kubur tu runtuh, contoh kebetulan daripada kawasan kubur tu tanah bukit, ada pula kawasan tu biasanya hujan, kau takut dia apa nama tanah tu runtuh, dia buat simen, dia buat konkrit apa nama kubur tu, itu hukum dia harus, tak ada apa-apa. Kalau kita di pula Jabatan Mufti dah keluarkan hukum tu, dia kata boleh, harus. Contoh macam apa nama kawasan kubur Syekh Said kan, tu kan membukit tu, buat konkrit tu, utama yang ada di lereng-lereng bukit tu, hukum dia harus ngelak daripada dia runtuh. Ataupun letakkan tanda-tanda macam batu nisan, ataupun letak tanda jangan tidak keterlaluan dan berlebih-lebihan, letak batu telo. Batu telo tu tak batu telo apa? Batu apa? Apa sini sebut apa? Batu apa? Batu batu. Saya sebut batu telo. Sebab kita faham batu ni itu yang jual kasut, jual selipar tu, bata. Jadi apa nama? Letak batu tu untuk kita jadikan petanda. Ni dah kubur mak saudara kita, ni kubur pak kita, ni kubur atuk kita. Itu pun harus hukumnya. Itu dah difatwakan oleh Jabatan Mufti negeri kita, kan? Harus hukumnya. Selama mana tidak berlebih-lebihan. Kadang-kadang 10,000 keluar duit untuk semata-mata mencantikkan kubur, mencantikkan semata-mata. Tu elak kan? Cantik-cantik apa? Yang paling cantik kita ambil kebaikan daripada si mati, jadikan tauladan ulama dia ni, apa dan orang soleh, ambil kebaikan dia tu, ambil, bukan mesti cantik kan macam tu. Tapi kalau baik sikit-sikit tak apa, lebih lagi dibuat tempat duduk lagi, tu pun tak boleh. Pasal apa buat tempat duduk? Tanah kubur kan tanah wakaf. Kalau kita buat tempat duduk, mana kita nak munyuan tu, walaupun kita tak bujah macam tu, tapi buat tempat duduk untuk siapa? Kalau kita pergi, katakan kebetulan kubur apa kita sini, kubur orang yang buat batu marmar siap dengan tempat duduk belah ni. Kalau kebetulan datang itu sama-sama, kita duduk tempat yang dia buat tu, agak-agak macam mana? Boleh jadi gaduh tu kadang-kadang. Dia akan ucap ni, dan buat ni. Bukan masalah kau buat ni tanah wakaf, tak boleh. Kalau dia kata macam tu, pasal bodoh ni, dan yang buat ni, dan yang bayar. Mana dia munyuan tempat tu, betul tak? Dia rasa dia munyuan pasal dia buat keluar duit dan belanja buat benda tu. Tak boleh. Bermakna dia buat satu benda dosa besar. Kan? Tanah kubur semua dia punya status dia tanah wakaf. Tak boleh munyukan kuku suka kita. Jangan buat tempat duduk kubur banyak tu, saya tengok. Betul tak? Tuan-tuan tengok. Asal hukum tu harus saja buat tempat duduk besok-besok kan. Tapi kalau buat tu, kalau nak buat betul, buat tempat-tempat lain sekali. Kuburnya, bolah tuan kuburnya buat kan. Tak apalah. Jangan munyuan. Kalau dah buat tempat duduk, orang lain tak boleh duduk situ. Makna tu tanda memunyuh lah tu, walaupun dia tak kata macam tu. Elok jangan buat lah, ngelak daripada khilaf kata membuat kepada haram tadi ni. Elak lah. Kadang-kadang buat secara jahil kan. Ada satu orang tanya kat saya, dia kata, Ustaz, saya buat kubur pak saya memang dengan marmar lah. Dia kata letak batu sungai, batu sungai yang putih-putih tu. Itu jelas kalau buat tu tujuan dia untuk hiasan kan.
Wek tak bertingkat-tingkat. Bertingkat. Saya kata kalau boleh janganlah kita pun berlapik dah juga bertingkat macam tu kan, untuk membanggakan kita kan, nak nunjuk ke orang inilah kawasan kubur kita, apa dan mati meninggalkan anak-anak yang semua beringgit berduit. Tengok kubur, ni jelas hukum dia haram kan. Buat kubur supaya orang datang kubur tengok kubur ni, tunjukkan anak-anak semua AA berlaku. Macam tak boleh tu. Pakaian saja pun kalau nak nunjuk pun hukum dia dosa besar, kata Imam Zahabi. Ada pendapat kata makruh, ada pendapat kata dosa besar. Bukan dosa tu dosa kecil, makruh tu tak dosa kan, meninggalkan dia dapat pahala. Ada kata haram dan dosa besar, bukan dosa kecil kan. Isbalul izar khuyala, melabuhkan pakaian kerana riak, menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk pada pakaian labuh je. Pakai seluar labuh tapi tujuan nak tunjuk ke orang, seluar dia ni brandnya bagus. Macam mana nak menarik perhatian supaya melihat seluar dia, yang kalau orang belek-belek seluar baru tahu ni anda ni seluar ni paling-paling kurang 2,500 ni. Nabi sebut kalau tu tujuan hukum dia la yanzurullahu ilaihi la yanzurullahu ilaihi wa la yuzakkihim yaumal qiyamah, ataupun la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamati wa la yuzakkihim kan. Nabi kata 3 jenis golongan ya Allah tidak akan memandangnya dan tidak akan membersihkan dosanya besok di yaumil qiyamah. Salah satu daripada 3 golongan itu man asbala izarahu khuyala, orang yang melabuhkan pakaiannya kerana menunjuk-nunjuk atau kama qala kan. Boleh tak begini. Jangan duduk qada hajat di dalam air tonang. Terapung kan. Nanti apa nama tu kan, kalau ke sungai kan banyak ikan kan. Air tonang diberikan najis. Kadang-kadang ada jenis ikan yang makan najis. Tapi itu pula ikan ditangkap dia orang, makan dia orang tak tengok dah kan. Itu tak boleh. Walaupun hanya sekadar dimanfaatkan oleh binatang, tak boleh. Nampak ada lembu belakang, dia tabu apa tu, memang dia ekonom lembu tu. Tak boleh hukumnya. Tapi kalau kita tengok dulu-dulu banyak kat berjamban kat sungai. Itu darurah, kata ulama sebenarnya darurah. Darurah sebab nak berjamban kalau tompek-tompek biasa, kawasan tu padat penduduk, nak tak nak jalan selamat, jalan selesai sungai, dan sungai tu pula laju kan, air laju, air mengalir laju. Tak boleh. Kalau jatuh ya terapung, jatuh ya terapung. Payah orang dah macam tengok macam bunga teratai dah mata sungai tu kan. Itu tak boleh, bahaya. Kencing di tempat ada filma iddaim. Sebab tu makruh kita mengambil wuduk daripada air yang tonang. Nabi pernah togah benda tu. Buang air di air yang tonang pun Nabi togah agak. Ada hadis khusus sebab tu. Baik. Jangan kencing. Jangan kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Sebab kalau buah tu jatuh, kono kayak najis yang kita buang tadi ni. Sebab tu ulama kata hukum dia haram. Sebab mungkin bila dia jatuh dimanfaatkan binatang kan. Walaupun binatang, tu Nabi kata tak boleh. Jangan kencing dibuka air zip, lepas tu pula ditabur kat pokok kan. Sebahagiannya mampu pokok tu kan. Tak apa ditolan air kencing bergacun, mati pokok. Macam dah jadi macam gacun lalang dah kencing kan. Tak boleh tu. Sini dia kata macam tu. Di bawah pohon kayu yang berbuah. Pundak tu ada semut situ, dibantai dekat lubang semut tu, mampu semut tu ada dosa. Jangan kencing atau berak dalam lubang tanah. Satu, sebab mungkin ada binatang yang tu tompek tinggal haram hukumnya. Nombor 2, mudarat ke dia.
Mana tahu ada ular situ. Kan dia gonceng ular tu daripada dalam, dia tengok ni ular satu lagi ni mau datang ni dia kan. Dia pun keluar ni patu sebab dia rasa terancam. Dia ular ni mau datang ni. Di sini pula dia muntah keluar dia patu dah nayo. Jangan kencing pada tanah yang koreh dan pada tempat angin yang berhembus, kerana memelihara daripada percik. Tu deh. Kan? Sebab itu kalau nak kencing, biar kita dalam keadaan duduk. Jangan berdiri di antara. Kenapa? Kerana terpercik. Duduk saja pun dia kata jangan kencing pada tempat yang koreh. Sebab tu kalau kita pergi dekat tandas-tandas awam, RNR kan jamban tu koreh. Tetapi permukaan yang koreh tu kita masih boleh adjust. Elak ke topi sikit, adalah tak apa kecil pun lah. Ini kan kadang-kadang tidak. Dengan kupiah ke kepala, dengan serban ke kepala, dengan baju Melayu siap dengan ridak lagi, selempang lagi, kencing berdiri. Kan? Masuk dalam jamban kencing berdiri. Bila kencing berdiri terpercik tak? Terpercik. Kono kat seluar. Besok kat seluar lah bila dia berdiri tu kan, kat seluar kono. Ini kan lepas pada tukang, ni nak semayang kat surau RNR ni. Tak jaga sebab tu Nabi kata kebanyakan azab kubur sebab kencing ni di antara. Kenapa boleh jadi sampai ke tahap macam tu? Sebab dia tak pelihara pakaian. Di antara syarat untuk seorang itu sah salat adalah taharah, suci. Taharah tu pula dia pecah 3. Suci tubuh badan suci tempat yang dia semayang, dan suci pakaian tu syarat. Bila dah terpercik salah satu daripada syarat itu dah tak dipenuhi. Pakaian tu dah kotor, bukan kotor, najis. Kan? Najis. Buat semayang, sah tak semayang? Tak sah. Kalau dia hujah, tak apa, tak nampak ustaz, benar tak nampak, jangan kita cari-cari. Tak nampak macam mana kalau kita kencing pada tempat koreh, dia terpercik. Memang tak nampak, dia mata kasar. Tapi kita tahu dia terpercik, tak boleh. Kan? Sebab tu kono duduk, tempat tu dah kan koreh, duduk, adjust lah supaya dia tak percik kuat. Kalau kebetulan dia terpercik, kita nampak sebab duduk, maka kita wajib basuh dia dengan air yang mutlak. Duduk ke situ tu kan ada air, nampak dia terpercik, itu basuh lah. Itu selesai basuh. Tak, kalau berdiri memanglah tak nampak. Dia buka tali pinggang, dilondeh, kadang-kadang londeh tu saja pun kaki seluar tu bawah tu kono dekat tempat najis bawah ni. Kadang-kadang orang kira kapi tak kapi semua situ kan. Dia kencing kan berterabu, terbarai topi-topi tu kan. Dia buka seluar dia londeh kaki seluar tu kono lantai tempat yang basah-basah. Kau tahu kencing ke apa kau. Kadang-kadang orang tak perhati benda ni. Dia tak sensitif benda ni. Kau ingat, kita kono selalu ulang, Nabi pun nak sebut, kebanyakan, bukan sikit, kebanyakan kenapa berlakunya azab kubur dikarenakan masalah kencing. Kencing secara khusus, berak pun dia tak sebut kat situ. Kan? Ini sebabnya terpercik, berak tak terpercik, kecuali ceret beret. Kotolan bondo tak tentu arah, ceret beret. Tu terpercik, sekali brown ditembak tu, kotopi semua kono. Kan? Habis tak tahu macam mana boleh, dinding pun sampai. Punya masalah perut. Tapi itu jangan jadi. Bila kencing, boleh kata hampir setiap kali. Kalau tak jaga, macam tu jadi. Kan? Duduk elok. Itu elok kalau pakai kaki melekat di mana-mana ni kan. Kaki melekat senang. Ya kencing, inseng ayo. Tahu duduk je. Tak payah nak nepuk tali pinggang lagi, zip lagi, tersangkut pula zip seluar lama. Totongah sangkut deh. Nak ke deteh tak boleh, nak ke bawah tak boleh. Ni nak tak keluar dah ni. Pakai kain yang senang. Tunggu ni rau je. Dia kata memelihara daripada terpercik. Terpercik itu ke mana? Terpercik sama ada pakaian ataupun tubuh badan. Ya kalau tubuh badan tak masalah pun. Kita terasa kita pergi basuh dengan air. Masalah dengan pakaian kadang tak nampak.
Dan hendaklah beratkan pada ketika dudukmu itu di atas kaki kiri, dan jangan kencing sambil berdiri melainkan dalam keadaan terdesak. Terdesak antara contoh kita nak kencing, tompek tu sendiri tompek kotor, tompek buangan sampah contoh kita pun berdiri, tapi pelihara daripada jangan terpercik ke pakaian. Tetap pelihara juga, terpaksa berdiri. Kan? Dia kata hendaklah beratkan pada ketika dudukmu itu atas kaki kiri. Macam mana sunnah berak macam mana? Itu dihurai di antara kitab Bushrul Karim, kitab Majmu', banyak kitab menguraikan sunnah macam mana Nabi berak. Nabi buang air bosan. Ada disebutkan, kalau di sini dia kata memberatkan dekat kaki kiri. Macam mana? Macam tu. Memberatkan bola. Oh salah tadi tu. Tadi stay makan. Boleh makan tidak? Itu ni. Makan ni. Makan ni. Makan apa lagi? Salah. Tapi ke jamban yang mangkuk tu jangan buat. Tu persebital jawab dekat mangkuk jamban tu. Nak try lah hari ni. Aduk dalam tu. Besok duduk wan. Jamban nyangkung lah kan. Jamban nyangkung. Buat tadi tu. Macam tu. Dia sihat kan. Dia keluar elok. Keluar lawih. Kan. Dia lawan lah. Kalau makan tu kaki kanan tu naik. Kan. Kalau berak kaki kiri tu naik. Kan. Mana dia bila kita duduk tumit kita punggung kanan, jangan mana dia punggung kiri tu borek. Sebab tu dia kata mana punggung kiri tu tak dilapik, borekkan punggung kiri lah. Sebab tu dia kata sini hendaklah beratkan pada ketika dudukmu itu di atas kaki kiri. Kaki kiri tu borek kan. Dan jangan kencing sambil berdiri. Selesai. Dan himpunkan pada istinja itu pemakaian air dan batu. Sunat hukum kalau kita besok kita istinja dengan air, sebab kita kaya dengan air. Kalau tak ada air, kita ambil batu yang kosat. Batu licin tak boleh. Batu sungai yang licin, contoh ada lumut licin tak boleh, dia mesti yang kosat. Tidak juga yang bukan lagi kosat, bertajam-tajam kan. Itu jangan. Sepital ke jawab itu. Ambil yang kosat. Kalau tak ada batu, pakai tisu jamban tu pun boleh kan. Dia tapi afdal dia pakai dua-dua. Air pun pakai, batu pun pakai. Jadi mana satu nak pakai, batu dululah. Sebab air akan membersihkan dia secara total. Jadi pakai batu dulu dan gunakan batu dengan bilangan yang ganjil. Sekurang-kurang bilangan ganjil tu 3 lah. 1 tu tak jadi apa pun lah. Buat 3. Sekali calit, 2 kali calit, 3 kali calit, kemudian buat dengan air. Sapu dengan air ataupun balas dengan air. Itu paling afdal. Sebab tu dia kata dan himpunkan pada istinja itu pemakaian air dan batu. Buat 2. 7 suku dah tak perasan. Nombor 7 ni kita sambung